Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan terangkan tentang 3 sebab kenapa pelanggan tak beli. Video ni saya buat selepas saya tengok saya buat survey di Facebook saya. Saya tanya apa masalah waktu close sale. Apa yang saya tengok kat sini, banyak masalah senyap lepas tahu harga, customer lihat nak bank in, dan dah follow up pun tak beli, macam-macam. Jadi bila saya baca kat sini, saya dapati masalah-masalah yang berlaku ialah masalah-masalah asas. Bila kita nak cari solution kepada satu-satu masalah, kita kena faham kenapa masalah tu berlaku terlebih dahulu. Bila kita faham kenapa, barulah kita dapat cari apa jalan yang sesuai. Okey, masalahnya ialah pelanggan dah WhatsApp tapi tak beli. Ada 3 sebab kenapa pelanggan tak beli. Yang pertama, dia tak minat. Sebagai seorang marketer, kita kena bertanggungjawab. Kita kena iklankan produk kita kepada orang yang betul-betul minat sahaja. Dan minat di sini bermaksud customer ni betul-betul desperate nak selesaikan masalah dia. Bila kita target orang yang desperate, automatically dia akan minat. Contohlah, contoh sakit resdung lah katakan. Ada orang sakit yang biasa je, contohnya hidung dia sumbat. Itu biasa kan. Dan satu lagi, customer dia resdung dia sampai ke tahap pagi-pagi bersin dan mulut dia berbau sampai dia nak kerja, nak jumpa orang pun segan. Nampak tak di sini yang ada 2 jenis customer. Satu yang hidung sumbat saja, yang kedua dia ni bersin pagi-pagi tak berhenti sampai berjam-jam. Dia sampai mulut dia berbau, sampai segan nak kerja dengan orang. Maksudnya kita kena target iklan kita kepada yang desperate tadi ni. Bukan yang resdung dia level biasa-biasa. Kita kena target orang yang resdung, yang level yang memang do or die punya level. Kalau kita baca buku Irresistible Offer daripada Mark Joyner pun dia cakap benda yang sama. Cari orang yang lapar, orang yang betul-betul dalam masalah tu. Contohnya macam resdung tadi tu lah, kan? Kalau kita contohnya lagi sekali, ubat kencing manis. Kita jangan target orang yang belum ada kencing manis. Kita targetlah orang yang memang dah bacaan kencing manis dia lebih daripada 15. Itu memang level desperate. Orang yang desperate ni dia memang level yang betul-betul minat. So bila kita dapat customer yang dah WhatsApp tapi tak beli, itu barangkali targeting kita yang sedang bermasalah, bukan cara close sale. So baiki targeting. Semak semula, tengok semula data pelanggan, tengok semula customer-customer yang sebelum ni yang beli. Tengok dia orang beli ni kenapa? Kenapa dia orang beli? Kita interview lah, telefon ke, WhatsApp ke. Kita tanya dia, kenapa cik beli Dari situ kita dapat gambaran ideal customer untuk produk kita, dan kita target orang ni saja. Dan kalau kita target orang yang macam tu saja pun dah cukup lumayan dah. So itu yang pertama, dia tak minat. Solutionnya, kita kena iklankan kepada orang yang minat saja. Orang yang betul-betul desperate, orang yang betul-betul dalam masalah tu. Yang kedua, barangkali dia tak berminat disebabkan cara kita close sale. Contohnya,
uh, kita close sale, orang WhatsApp terus bagi tahu harga. Itu cara close sale yang salah. Cuba kita bayang, orang salesman datang rumah kita, ketuk-ketuk terus bagi tahu harga. Kita sendiri pun tak beli. Dan pada masa yang sama kita buat pada customer kita. Orang baru ketuk je WhatsApp kita, kita terus bagi tahu harga. Sama lah. Orang memang takkan beli. So ada cara nak layan customer ni sebenarnya. Jangan bunuh minat dia disebabkan cara kita close sale yang salah. Yang kedua, sebab dia tak beli ialah dia tak mampu. Ini berlaku bila kita target terlalu rawak iklan kita. Contohnya, produk jubah lah katakan. Jubah harga RM200. Kita target budak IPTA umur 20 tahun yang memang minat jubah. Dia minat, tapi dia budak IPTA. Dia bulan-bulan berharapkan PTPTN je. Mana dia nak mampu beli jubah RM200? Itu satu. Contohnya lagi sekali yang saya selalu nampak di Facebook, kita tak filter pembeli. Contohnya produk tu untuk kewanitaan, kita target suri rumah. Dia suri rumah, dia tak bekerja. So, dia cuma mampu minat aje lah. Sebab tu bila dia WhatsApp, dia sembang, lepas tu dia bila tahu harga dia tak beli. Sebab tu dia tak beli lah. Dia tak mampu. Dia cuma mampu minat saja. Tapi dari segi kewangan dia tak mampu. So solutionnya ialah kita kena baiki targeting. Kita target orang-orang yang berduit. Contohnya orang yang bekerja. Kalau kat Facebook kita boleh target kan. Kerja CIMB ke, kerja Tenaga Nasional, Kementerian ke, Jabatan ke. So kita target, kita filter dari awal-awal. Kita filter yang iklan kita ni tak ditembak secara rawak. Kita tembak iklan kita ni kepada orang yang betul-betul layak sahaja. Kan? Yang ketiga, sebab dia tak beli ialah dia tak percaya. Ada 3 jenis kepercayaan yang perlu dia capai sebelum dia beli. Yang pertama, dia percaya pada penjual. Dia kena percaya pada penjual tu. Yang ini macam mana kita nak buat dia percaya pada penjual? Cara close sale kita tu lah. Janganlah close sale nampak begitu, nampak kurang hajar kan. Kita kenalah nampak berhemah sikit. Jangan asyik nak suruh bank in je. Itu macam nak kutip hutang. Yang kedua, dia kena percaya pada produk. Customer ni dia sedang mencari solution pada produk dia. Dan dalam masa yang sama, dia mencari proof. Dia mencari bukti betul ke produk kita ni boleh selesaikan masalah dia. So untuk capai yang kedua ni, kepercayaan pada produk, kita kena tunjuk testimoni kan. Tunjuk testimoni yang produk kita boleh selesaikan masalah dia. Yang ketiga, dia tak percaya pada diri sendiri. Customer ni contohlah contoh sakit belakang. Customer ni contohlah dia dah 8 tahun sakit. Dia dah cuba macam-macam. Dan dah timbul pun dalam diri dia yang sakit aku ni memang tak boleh diselesaikan. Aku tak percaya yang produk ni boleh selesaikan masalah aku. Faham tak? Nampak? Yang dia dah cuba macam-macam dan dia frust. Dia rasa memang sampai ke mati dia memang akan menderita sakit tu. So macam mana kita nak buat dia percaya pada diri sendiri? Kita tunjuk testimoni customer yang sama macam masalah dia. Contohlah customer tu dia cakap, saya dah 3 tahun sakit belakang. Kita tunjuk testimoni, abang sakit belakang 3 tahun. Brother ni pun sakit belakang 3 tahun. Dia pun lepas pakai ubat ni alhamdulillah lega.
Itu yang 3 tahun. Ada customer lain yang 10 tahun pun ada. Alhamdulillah selesai. Nampak? Tunjuk yang kita betul-betul boleh selesaikan masalah dia. Customer ni bila dia tengok orang lain pun boleh selesai masalah macam dia rasa macam dia rasa, Mamat ni dia pun ada masalah macam aku. Dia pakai produk ni selesai. Boleh jadi ke aku kalau pakai produk ni pun aku dapat hasil yang sama. Aku try je lah. Nampak? Kita buat dia percaya pada diri dia sendiri. So itulah solution dia, baiki cara close sale. So kita dah habis dengan slide tu. Saya tengok balik komen ni. Senyap lepas tahu harga ini ini berlaku kemungkinan sebab dua benda. Satu, cara close sale yang salah. Orang tu WhatsApp, tu kita beritahu harga, memang silap lah. Tu cara close sale yang salah. Macam kita tengok slide tadi kan. Customer lihat nak bank in. Customer ni kalau dia betul-betul desperate, dia tak lihat. So baiki targeting. Dan satu lagi, kalau dia lihat bank in, kita beritahu yang apa offer tambahan kalau dia maksudnya apa insentif kalau dia bayar cepat. So itu kaedah yang saya pakai lah untuk customer lihat bank in. Senyap lepas tahu harga, boleh jadi macam saya beritahu tadi, cara close sale yang salah. Mungkin 3 sebab lah kan. Dia tak minat, tak mampu, tak percaya. Tak minat, tak mampu, tak percaya. Senyap lepas tahu harga ni mungkin berlaku sebab dia tak minat, tak mampu. Mungkin cara close sale kita yang salah. Macam saya sebut tadi, orang tu WhatsApp tu kita beritahu harga. Ataupun kita dah terangkan produk kita tapi dia tak minat juga. Itu pun senyap lepas beritahu harga kan. Maksudnya mungkin dia tak mampu lah. Dia minat, tapi dia dengar kita penjelasan kita pasal produk semua. Bila kita beritahu harga, dia senyap kan. Itu mungkin berlaku sebab dia tak mampu. So solution dia tadi ialah baiki targeting. Cari orang yang berduit. Biasanya customer senyap lepas tahu harga sebab ada seller lain bagi harga jatuh menjunam sampai kacau market. Kenapa orang main harga? Satu ialah produk kita sama macam orang lain. Bila produk kita sama macam orang lain, orang boleh main harga. So solutionnya ialah untuk mengelakkan orang main harga, kita kena jadi unik. Bila kita unik, orang ada sebab untuk membeli dari kita. Sebagai contoh, saya jual perabot. Orang lain semua jual perabot chipboard kan. Chipboard kan murah kan. Saya seorang jual solid wood dan harga saya lagi mahal. Dan tentulah orang ada sebab untuk membeli dari saya walaupun harga saya mahal, sebab saya punya solid wood. Dan satu lagi yang berlaku di pasaran Malaysia ni ialah owner produk tak jaga ejen-ejen. Dia tak kawal ejen dia. Ejen dia jual main harga pun dia biarkan. So solutionnya tinggal je lah owner produk tu cari produk lain. Saya sendiri memang tak suka pemilik produk yang buat tak tahu ejen-ejen main harga ni. Sebab main harga, kalau main harga dengan produk orang lain, itu lain cerita. Tapi ini main harga sesama produk, penjual produk yang sama. Itu tugas owner produk. Tapi kalau owner produk pun buat tak tahu, kita tinggalkan dia, cari produk lain.
Senyap lepas tahu harga, ini dah terang beritahu. Lihat bank in, bagi insentif. Nak tanya husband dulu lepas semua info produk. Kalau dia cakap nak tanya husband dulu, kita tanya dia, bila kita boleh follow up. Contohnya, kalau kita reply kat dia, kalau saya follow up esok boleh. Contohnya kita cakap macam tu. Kalau ataupun kita cakap, okay sis, tak apa, tanyalah dulu husband, esok saya follow up balik boleh. Contoh macam tu. Senyap lepas tahu harga servis website, targeting code dan penerangan nilai. Penerangan nilai tu cara close sale lah. Baiki cara close sale. Senyap lihat, ni dah cerita. Dah kata nak bank in, dah follow up tapi tak bank in juga. Dah apa biasa, benda ni biasa. Dalam close sale ni, biasanya 30% daripada orang yang WhatsApp kita tu takkan beli. So, kalau masuk 10 WhatsApp, 3 orang je buat perangai. So, relax lah kan. Tak perlu lah kita nak sentak sangat. Tapi kalau lebih daripada 3 orang, itu barangkali masalah di bahagian targeting. Itu barangkali salah di bahagian cara close sale. Kalau dah follow up pun senyap juga, mungkin cara follow up tu yang salah kot. Maaf, saya tak dapat beri jawapan yang penuh sebab saya tak tengok skrip. Kalau saya tengok skrip close sale Cik Rabiah ni, mungkin saya boleh faham lagi masalah dia macam mana. Lihat bank in, beritahu bulan lepas dah tanya, bulan ni tanya lagi tapi tak beli pun. Tahulah kenapa. Lihat nak bank in, lepas beritahu harga diam, itu buat barangkali. Lepas beritahu harga diam, cara close sale salah. Senyap lepas tahu harga, beli satu botol tapi nak free gift dan free postage. Nak harga dropship penjual. Nak compare harga dulu dengan olesan lain. Targeting lah. Kita cari customer yang berduit. Kalau dia berduit, dia bukannya ada masa nak compare-compare. Dan kalau kita cari yang betul-betul berminat, orang yang betul-betul desperate. Customer senyap bila dapat tahu saya berniaga tiada kedai. Cakap je lah ada kedai. Rumah pun kedai apa? Datang rumah. Malam nanti saya bank in. Sampai malam besok tak bank in lagi. Kalau dalam kita close sale ni memang akan ada yang buat perangai. So, kalau dia sebenarnya tak minat nak beli, tapi dia buat ayat berlapik lah. Nanti saya bank in lah, apalah. Dalam close sale ni sebenarnya 30% maksimum tak beli. Contohnya kalau 10 WhatsApp masuk, maksimum 3 orang je tak beli. Kalau lebih daripada 3 orang, ada masalah di bahagian tak minat, tak mampu ataupun tak percaya. So, baiki targeting, baiki cara close sale. Berjanggut tunggu. Itu sebut semua masalah berulang Lihat nak bank in ni biasanya kita bagi insentif lah. Kalau bayar dalam masa 24 jam, saya bagi free postage. Dan bayar dalam 24 jam, saya bagi free gift contohnya. Customer ni memang betul. Kalau kita baca buku-buku pasal close sale pun dia memang sama. Dia cakap memang benda yang sama. Memang customer ni lihat nak bank in. So caranya ialah kita bagi insentif. Kalau dia bayar cepat, bagi free gift ke, free postage ke, apa-apa lah. Kita bagi insentif kalau dia bayar cepat. Berapa percentage yang dikira okey untuk close sale per WhatsApp yang masuk? Ini saya sebut dah tadi.
Jangan lebih yang dikira okey minimum 30%. Kalau kurang dari 30%, yang masuk minimum 30% kena beli. Kalau 30% pun tak sampai, itu ada masalah di bahagian targeting ataupun close sale. Okey, itu saja. Maaf saya ambil masa yang lama untuk video kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Apa-apa soalan boleh tanya di Facebook. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.